Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita boleh menyambung majlis ta'lim kita, alhamdulillah. Di bawah kita punya perbincangan kita berkenaan dengan arba'una qa'idatun fi halli al-masyakil, berkenaan dengan 40 kaedah supaya segala masyakil, segala kita punya muskilah, masalah itu dapat diubah menjadi suatu kemanisan. Diterjemah dengan bahasa Melayu, 40 cara jitu merubah masalah menjadi sebuah anugerah. Itu dipakai terjemahan dia oleh Ahmad Syaikhu. Alhamdulillah, kita bincang, kita sampai kepada perkara yang kelima. Kita masuk kepada perkara yang kelima. Perkara yang pertama daripada awal perbincangan kita, iaitu bila berlaku suatu masalah, kita disuruh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan setiap kali kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk masalah yang kita hadapi ke diri kita, kita disuruh padukan dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Atau kalau masalah tu berlaku pada orang, kita boleh pakai doa ni, Allahumma ajurhu fi musibatahu wa akhlif lahu khairan minha. Kita pakai ganti diri, ganti nama untuk orang itu. Yang kedua, apabila berlaku masalah, penulis kata berfikir sejenak, jangan terburu-buru. Sama ada dalam kita bertindak, terutama orang yang ditimpa masalah, bertindak, komen, ataupun bagi orang yang mendengar masalah untuk respon. Jangan terburu-buru. Itu berdasarkan sebuah hadis daripada Aisyah. Nabi menyebut kepada Aisyah, alaiki birrifqi. Aisyah, aku minta kepada kamu supaya kamu sentiasa bersifat lunak. Ketiga, penulis kata sabar. Itu telah kita bincangkan dengan kedudukan sabar itu pada 3 bahagian. Dan Nabi menyebut tentang ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa li mu'min. Tentang ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan urusan orang mukmin, melainkan orang itu memiliki sifat mukmin sahaja dia akan ada sikap ini. Kalau dia tidak ada sikap ini, menunjukkan tidak berlakunya kesempurnaan iman itu. Sikap apa dia? Sikap sabar dan sikap syukur. Kemudian kita beralih kepada perkara yang keempat. Penulis kata perkara keempat, bila berlaku masalah, baik sangka. Baik sangka. Baik sangka kepada Allah. Dan penulis membawa riwayat bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab, dia begitu bimbang tentang bagaimana jodoh anak dia Hafsah. Sehingga Umar jumpa Abu Bakar, Umar jumpa Osman.
Maka akhirnya Umar datang kepada Nabi. Bagaimana Allah selesaikan masalah Umar dengan anak dia berdasarkan baik sangka yang tinggi. Dan daripada situ kita belajar bagaimana Allah melindung kita. Allah melindung kita, Allah jaga kita dengan bermacam-macam cara. Ada satu keunikan dalam perlindungan Tuhan pada kita, iaitu Tuhan menjaga kita setelah kita menyatakan kepada Allah, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Itu dalam surah Ghafir. Apabila kita serahkan urusan kita kepada Allah, wa ufawwidu amri ila Allah, aku serah bulat-bulat urusan ini kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Maha melihat dengan hamba-Nya. Maka Allah bila menerima urusan kita, Allah sangat amanah, Allah sangat dipercayai. Maka Allah akan uruskan bagaimana nak menjaga kita, kerana Dia adalah Al-Mudabbir, Dia adalah Al-Malik, Dia pengurus. Maka salah satu jalannya sangat unik Allah memelihara kita. Allah menerima penyerahan diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara Allah menghalang banyak kemahuan kita daripada terlaksana. Ini sangat dahsyat. Cara dia, Allah jaga kita, banyak kemahuan kita yang kita nak terjadi, dipanggil dengan perkataan quwwatul azimah. Kita mempunyai kemahuan yang sangat kuat, sangat banyak. Allah menghalang. Apabila Allah menghalang kemahuan kita, di situ Allah sedang menjaga kita, memelihara kita. Itu satu jenis penjagaan Tuhan di luar daripada kepahaman kita. Maka kita masuk yang kelima. Yang kelima, penulis kata, bagaimana kita nak merubah suatu musibah menjadi suatu anugerah. Dia kata yang kelima ialah merahsiakannya dan tidak membicarakannya. Mungkin ada musibah yang berlaku kepada kita, kita boleh bercakap dengan orang, beritahu. Dan mungkin ada tidak. Mungkin ada yang tidak. Kalau kita nak bercerita pun, pastikan kita bercerita kepada mulut dan jiwa yang amanah, telinga yang amanah. Yang dia tak bawa cerita itu pada orang kedua, ketiga. Dan inilah paling sukar, ikhwan. Mana ada satu benda dicerita pada satu orang yang orang ketiga tak tahu. Mana ada. Akhirnya cerita itu akan balik pada tuan yang asal. Maka sehingga dia akan terkejut. Macam mana cerita ni semua orang boleh tahu, sedangkan aku hanya cerita pada satu orang. Bermakna daripada situ kita tahu orang yang kita cerita itu tidak amanah. Tak amanah di sini bukan makna dia jahat, dia khianat, macam pecah kuasa ke, bagi duit, tak jaga dah. Dia dikatakan tidak amanah dalam bentuk menyimpan rahsia aib orang. Bila orang tu mengadu masalah dia mengadu kelemahan diri dia, tidak sanggupnya dia berinteraksi dengan masalah, itu satu keaiban. Maka dia percaya dengan kita. Kita pula pergi cerita pada orang kedua. Contoh, satu orang datang jumpa ustaz. Dia bercerita, saya ada masalah lagi ni ustaz, macam mana nak selesai. So mungkin ustaz tu bagi pandangan. Habis ustaz tu cerita, habis ustaz tu dengar, ustaz tu bila balik rumah, dia akan cerita pada orang yang dia percaya, bini dia. Bini ustaz ni pula, ada orang yang dia percaya, mungkin kawan dia. Kawan tu pula ada orang yang dia percaya, mungkin kawan dia. Akhirnya cerita tu berkembang. Berkembang dan berkembang dan berkembang. Maka itu menunjukkan telah berlakunya pembocoran amanah lisan dan telinga. Maka bila kita ada masalah, kita ditimpa masalah, pastikan orang yang kita nak bercerita itu orangnya amanah. Kalau tidak, kita akan dapat malu balik dengan cerita kita tu. Kita akan jadi malu. Orang kedua tahu, orang ketiga tahu, orang keempat tahu. Salah satu daripada orang-orang yang tahu tu, dia nanti cakap, tak sangka dia tu masalah sebesar ni pun dia gelabah. Itu adalah satu komen yang memalukan orang yang tanggung masalah. Tujuan dia bercerita pada orang yang pertama, supaya orang pertama tu bagi semangat ke dia. Tapi akhirnya orang pertama cerita pada orang kedua, orang ketiga dan keempat, orang kelima mungkin.
Orang kelima kata, masalah besar tu pun dia tak boleh handle, tapi nampak dia tu macam dahsyat. Akhirnya dia menerima kalimah-kalimah yang mengaibkan dia. Penulis kata, di antara arahan Nabi SAW, anil birri kitmanul masaib wal amrad was sadaqah. Termasuk kebaikan adalah menyembunyikan musibah, penyakit dan sedekah. Kalau mengikut riwayat ini, tapi riwayat ini ulama tidak sepakat dia sahih dalam riwayat Ibn Hibban, Abu Ya'la dan lainnya. Tetapi mafhum dia itu diterima. Sanad dia mungkin ada ketidakselesaan, tetapi mafhum dia itu diterima. Ada 3 perkara dikatakan elok kita sembunyikan daripada orang. Apa dia? Yang pertama adalah kitmanul masaib. Masaib perkataan plural daripada musibah. Bila kita ada musibah, berlaku sesuatu musibah, benda yang menyakitkan kita, ambil 4 perkara awal di depan. 4 perkara awal di depan. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan baca doa. Kita baik sangka kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita sabar dan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Dengan sikap terburu-buru itu kita cepat bercerita, maka kita cepat juga akan menyesal. Katalah kita ada masalah anak tak dengar kata. Kita dengan terburu-buru berkongsi. Akhirnya bila cerita tu merebak, satu hari kita bawa anak kita pergi ke rumah orang yang kita bercerita pasal anak kita. Orang tu tengok anak kita atas bawah. Akhirnya dia kata pada kita, ni kah anak yang tak dengar kata tu? Anak kita dengar. Apa akan jadi? Dia tahu kata mak dia menceritakan aib dia pada orang. Dia akan lebih tak seronok. Jadi jangan terburu-buru. Kita nak cerita dengan siapa, cari orang yang amanah. Orang yang tidak mengulang balik kisah itu. Orang yang menyembunyikan. Kerana bercerita itu, orang yang mendengar cerita itu adalah mu'tamin. Dia dikatakan orang yang amanah. Mustasyar ini, orang yang kita minta nasihat ini, dia adalah amin, dipercayai. Dia mu'tamin. Dia adalah orang yang mesti dipercayai. Maka segala masalah Nabi tak benarkan kepada pihak yang kita cerita, dia cerita pada orang lain. Yang tu nak pasti macam mana. Maka dikatakan dalam riwayat ini ada 3 perkara dikatakan kebaikan. Apa dia? Kitman al-masaib, 1. Yang kedua apa dia? Wal amradi, sakit. Sakit ni kita nak cerita pada orang nanti sah. Tambah dunia sekarang ni. Kita sebut saja sedikit sakit pada orang. Ada orang boleh ambil kesempatan dia pergi cerita pada orang lain. Akhirnya dia kutip derma. Kita yang sakit tak tahu apa. Dia dah dapat dah 5-6 ribu. Kita tak tahu apa. Akhirnya orang berjumpa kita. Orang tanya, betul ke hari itu Ustaz sakit macam mana hari itu? Kita pun heran macam mana orang tahu kita sakit. Orang kata, Alhamdulillah hari itu kami bagi derma. Bagi derma? Bilanya saya minta derma. Rupanya ada orang, dia dengar kita tak sihat, dia kutip derma. Tapi derma tu tak mai ke kita. Tengok. Kitman amrad. Merahsiakan sakit. Jangan terburu-buru. Takat jatuh parit tak apa. Ini sakit yang besar-besar. Maksud saya, sikit-sikit jatuh parit tak apa. Ini penyakit yang kata kanser ke, kronik ke. Akhirnya dia akan balik, dia mengaibkan kita. Maka kita kena hati-hati. Yang ketiga, Nabi kata, dalam riwayat ini sebut ketiga apa dia? Wasadaqah. Kitmanus sadaqah. Sembunyikan sedekah. Kemudian sedekah tu nak merebak, orang tahu tu lain bab. Masa kita buat, maka alangkah baiknya kalau dapat disembunyikan. 3 perkara ni daripada kitmanul masaib wal amrad wa sadaqah dikatakan al-birru. Itu mempunyai kebaikan untuk kita. Jika musibah itu termasuk yang bisa disembunyikan, maka menyembunyikannya termasuk nikmat. Menyembunyikannya termasuk nikmat Allah yang tersembunyi.
Kalau musibah berlaku pada kita itu jenis, boleh sembunyilah. Kalau tak boleh sembunyi, kena cerita. Kalau kita simpan dia makan diri, maka carilah orang yang amanah. Al-Ahnaf rahimahullah menyatakan, mataku buta sejak 40 tahun dan aku tidak pernah menyebutkannya kepada siapa pun. Dia kata, aku tak nampak 40 tahun. Tapi tak ada orang tahu, aku tak pernah buat. Aku buat macam tak tahu. Aku duduk di madrasah, aku macam tak tahu apa. Mungkin bukan buta lah kot. Zaman tu orang tak tahu ada katarak kot. Maka dia guna perkataan buta. Tak terkala satu penyakit menimpa salah satu mata Ata. Dia berdiam selama 20 tahun tanpa diketahui oleh keluarganya. Subhanallah. Ata ni juga di antara orang yang dia sembahyang malam 20 tahun, isteri dia tak tahu. Macam mana dia sembunyi dia sembahyang malam? Dia sembahyang malam dengan suara yang sangat lirih. Siapa pun tak dengar bacaan-bacaan dia. Bila dekat-dekat nak subuh, dia tidur balik. Bini dia bangkit, tengok dia tidur. Sampai bini dia kata kat dia, Ata, banyak orang minta nasihat agama pada hang. Tapi saya, aku tak pernah tengok orang sembahyang malam. Dia sembunyikan puasa dia. Bini dia tak tahu dia puasa. Subhanallah, ikhwan. Ini real kehidupan mereka. Syaqi al-Barkhi rahimahullah menyatakan, barang siapa yang mengeluhkan musibah yang menimpanya kepada selain Allah, maka hatinya tidak akan merasakan manis ketaatan pada Allah. Kalau dia suka berkongsi musibah dengan orang, hari ini bukan berkongsi dengan orang, mungkin tulisan-tulisan dalam mereka punya media-media sosial ni mungkin lah. Bercerita, kucing mati pun bercerita, ada orang bagi mandi mayat kucing, begitulah perpisahan terakhir dia. Nabi SAW menyebut, min ijlalillahi wa ma'rifati haqqihi alla tashku waj'aka wa la tazkuru musibataka. Termasuk mengagungkan Allah dan mengetahui haknya, bahawa engkau tidak mengeluhkan kesakitanmu dan tidak menyebut musibah yang menimpamu. Ini satu riwayat. Tapi riwayat ini juga riwayat yang diperselisihkan, sama ada dia marfu' ataupun tidak marfu'. Al-Iraqi menyatakan, lam ajidhu marfu'an. Aku tidak mendapati riwayat ini marfu' sampai kepada Nabi. Yang perlu diperhatikan bahawa apabila masalah telah hilang dari seseorang, maka dia akan menyesal telah menceritakannya pada si fulan. Atau seorang wanita menceritakan kepada si fulana. Jika demikian, hendaklah masalah tersebut disembunyikan. Ini apabila tidak ada perkara yang keempat di bawah tu yang kita bincang, salah satunya sabar. Dan jangan terburu-buru nak komen ataupun bertindak ada masalah itu, maka dia akan kena yang ni. Bila dia hilang sabar sebentar, dia terburu-buru, dia akan terkena ni, dia akan terkena menyesal bila problem dia settle. Macam berkelahi laki bini ya, berkelahi, Allahu Akbar. Macam perang teluk. Bila dia berdamai, menyesal. Saya pula aku bercerita kawan tu. Tengok. Itulah diperlukan tidaknya arifku, kelunakan, kelembutan. Di antara masalah yang paling buruk adalah masalah keluarga. Anda melihat ketika terjadi satu masalah antara seorang isteri dengan suaminya, maka sang isteri mengeluh kepada keluarganya dan mencela suaminya dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan masalah tersebut. Ia menyebutkan aib-aibnya, baik yang sudah lama maupun yang baru, sehingga keluarga dan saudara-saudaranya membenci suaminya. Ketika itulah tali perhubungan terputus dan permusuhan pun terjadi, walaupun solusi untuk masalah tersebut tidak ditemukan. Sudah ditemukan, akan tetapi keretakan yang diakibatkan ucapan lisan tetap berpengaruh terhadap masa depan hubungan bersama suaminya. Yalah, dah selesai dah.
Tapi yang dia kata masa problem tu, itu menjadi masalah. Laki kata aku tak sangka, dia tahu tu orang kata kat aku. Mak mentua buh nasi tambah. Bukan nasi tambah satu camca, satu sudu sebesen. Ipak dua. Habis. Lepas tu dah elok dah. Dia akan jadi tak seronok. Maka perkara yang kelima ini berhati-hati. Bila kita ada problem, kita nak settle macam mana, hati-hati. Imam Malik dalam kata-kata yang besar yang kita boleh tengok di dalam Muqaddimah Muslim, diletak di situ, Imam Nawawi menyebut perkara ini. Imam Malik menyatakan, bagi seorang pemimpin, apabila dia berhadapan dengan masalah yang besar, jangan cepat-cepat memberitahu rakyat. Kerana rakyat akan gelisah. Jangan bagi tahu masalah secepat itu pada rakyat. Itu tanda dia pemimpin yang baik. Kalau semua masalah disampaikan kepada rakyat dengan cepat, negara akan jadi huru-hara. Sebab rakyat yang gelisah ni akan cepat bertindak. Macam kita habaklah bekal makanan tak cukup, macam mana orang serbu supermarket. Biasa-biasa saja. Maka lambatkan, setelah tak ada penyelesaian, kalau tak habak tu jadi mudarat barulah habak dengan baik. Jangan segopoh itu bercerita masalah yang kita hadapi. Yang keenam, penulis kata perkara yang keenam, menyikapinya sesuai dengan kadarnya dan tidak membesar-besarkannya. Bila masalah tu mai, kita bermuamalat dengan masalah itu sesuai dengan masalah itu. Jangan jadikan dia besar. Kalau kita jadikan dia besar, kita sikapi masalah itu dengan cara tak betul. Masalah apa? Apa yang kita hadapi masalah? Masalahnya apa? Kita jangan besarkan masalah itu ataupun besarkan hukuman dia. Kesalahan dia, anak kita pecah pasu bunga. Pecah pasu bunga bukan pecah muka orang. Maka jangan hukum dia besar sangat. Dan janganlah masalah pasu bunga tu. Macam tadi, ada seorang ibu dia berkata pada anak dia. Kalau Siti Salwa ingatlah. Dia kata pada anak dia, jangan makan aiskrim. Aiskrim. Sangat menarik nasihat dia. Anak dia bagi tahu, dia kata bukan aku tak bagi hang makan aiskrim, doktor tak bagi, mungkin ada lelah ke ada apa. Jadi anak dia balik sekolah, sengat-sengat makan aiskrim. Dia tengok baju tu belum muai. Dia tanya anak dia, makan aiskrim ke? Anak dia kata makan aiskrim. Dia bagi tahu pada anak dia, doktor tak bagi pasal apa. Dia tak kata apa. Dia minta anak dia janji, lain kali jangan makan aiskrim. Anak dia janji. Lepas 2 hari anak dia balik sekolah. Anak dia baru tak tahu, dia duduk jemur beras tu. Dia tengok baju anak dia ada tanda. So, dia tengok anak dia. So anak dia mengaku anak dia makan aiskrim, dia minta maaf. Tengok, dia kata apa kat anak dia? Dia kata bukan masalah hang makan aiskrim. Masalahnya hang berjanji. Janji ni hantar apa dia? Janji ni adalah kehidupan. Bila orang itu mungkir pada janji, dia mungkir pada kehidupan seluruhnya. Dia tunjuk matahari ke anak dia. Matahari telah berjanji dengan kita. Setiap pagi dia akan naik. Cuba bayang, kalau matahari mungkir janji, dunia akan gelap, hidup kita akan rosak. Itulah makna sebuah janji. Bila kita mungkiri, kita memberi kerosakan pada orang lain. Subhanallah. Inilah masalah dia. Dia tak hukum anak dia kerana makan aiskrim yang besar. Dia letak masalah tu pada masalah tu. Dia tak perbesarkan. Tapi dia bagi anak dia faham kedudukan itu macam mana. Maka ini ikhwan, jika sebahagian manusia menghadapi satu kasus atau mengalami musibah, maka dunia terasa gelap di matanya. Dan dia menyangka bahawa ini adalah akhir dari segalanya. Ada kalanya manusia tidak menyukai sesuatu dan ternyata Allah menyiapkan kebaikan yang banyak di dalamnya. Dalam benda yang kita tak suka tu ada banyak kebaikan. Berkelahi anak laki bini berkelahi. Berkelahi biasa berkelahi.
sampai pada mak mentua, belah lelaki baik, belah perempuan baik. Hak kita ni orang tua-tua, belah lelaki, belah perempuan, kita nak sikap masalah tu macam mana? Memang lelaki hang tak guna, memang bini hang memang lagu tu tak guna. Daripada mula aku tengok aku tahu dah. Tapi dah hang suka aku nak kata apa? Dia perbesarkan masalah tu. Kenapa nak perbesar? Letak masalah tu pada acuan yang kecil supaya dia mudah diselesaikan. Dia perbesar lagi. Mau best lagi yang ada otak yang banyak ni, hang minta cerai lah senang. Wah, subhanallah. Cerai terus. Sedangkan masalah itu tak besar mana pun, boleh dapat diatasi, tapi dia perbesar. Kadang-kadang cikgu dengan murid lagu tu terlambat masuk kelas ke atau macam mana, besarkan masalah tu, hukuman diberi sebesar-besarnya, walhal boleh diselesai pun. Tak perlulah nak tarang budak-budak sehingga kan di ujung tahun itu nak bagi markah penuh ke tak penuh, dia ambil kira setahun budak tu belajar, dia potong markah budak tu sampai budak tu tak dapat markah yang betul, yang baik. Tak perlu perbesar pun sampai nak bagi rosak hidup satu orang yang masa depan dia lebih baik dia akan dapat. Mudah sangat. Inilah Allah Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Penulis kata, saya teringat dengan seorang pemuda Mesir. Saya pernah berbincang-bincang dengannya. Di kampung mereka telah terjadi tragedi, bencana dan pembunuhan. Dia menyatakan Allah telah merahmati saya kerana saya dipenjara beberapa hari sebelum peristiwa itu. Saya keluar dari penjara sepekan setelahnya dalam keadaan sihat walafiat. Ternyata saya melihat keadaan yang mencengangkan pada teman-teman saya. Yang ini sudah mati, yang itu dipenjara dalam waktu yang lama. Yang lainnya tubuhnya menjadi cacat dan yang lain lagi. Saya pun memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan saya mengetahui bahawa penjara itu ternyata lebih berbelas kasihan kepada saya daripada apa yang menimpa orang-orang sekiranya saya ada bersama mereka. Penulis cerita pengalaman seorang anak muda bercerita dengan dia kekecohan yang berlaku di kampung dia di negeri Mesir. Ketika itu dia kena tangkap. So dia tak terlibat dengan musibah yang berlaku. Dia kata rupanya penjara itu sebagai satu rahmat. Yang inilah ikhwan yang saya kata daripada awal tadi, cara Tuhan pelihara kita luar biasa. Bukan Allah pelihara kita dengan kita sakit dia bagi ubat, kita meminta dia tunaikan hajat, dia hindarkan kita daripada mudarat. Itu satu jenis penjagaan. Tapi ada lagi satu jenis penjagaan Tuhan yang tak dapat kita lihat dengan mata kasar, tapi kita boleh melihat dengan mata hati dan dapat melihat dengan akal yang waras. Iaitu bagaimana ikhwan? Iaitu dengan cara disebut ulama dengan perkataan al-mun'i. Mun'i ni apa dia? Allah menghalang kita dapat semua yang kita nak. Allah halang. Sebenarnya dalam halangan itu mengandungi pemeliharaan Tuhan pada kita. Kadang doa kita tak makbul, usaha kita tak menjadi, kemahuan kita tak terpenuhi, kita rasa macam frust. Tetapi sebenarnya apabila Allah gagalkan kesemua itu, Tuhan memelihara masa depan kita. Dalam kitab disebut dengan perkataan aqibatul amr. Allah memelihara akibat urusan kita. Kalaulah hajat kita terpenuh, kemahuan kita Tuhan tunaikan, akibat selepas itu lebih buruk pada kita. Sama ada pada hidup kita, kepada ma'isyah kita, kepada kehidupan kita lepas itu, pada agama kita, akhlak kita, ataupun akhirat kita sendiri. Maka Allah pelihara. Maka dikatakan ikhwan, dikatakan dengan perkataan yang saya ulang balik dalam kelas-kelas kita suka ucap. Dikatakan iza fatahallahu laka babal mun'i,
apabila Allah Ta'ala iza fatahallahu laka al-fahmu fil mun'i, apabila Allah Ta'ala membuka kepada engkau kefahaman terhadap apa yang dia cegah kamu. Kita nak benda ni, Tuhan halang kita dapat. Kita mau benda tu, tak jadi dapat. Apabila Allah buka kepada kita mata hati untuk faham bahawa Tuhan cegah kita dapat itu, sebenarnya Tuhan memberi anugerah yang besar pada kita. Bila Allah bagi kita faham, kita akan bersyukur pada Allah. Dengan kita tak dapat benda tu, sebenarnya kita selamat. Tapi untuk kita faham, macam mana yang kata, bila Allah halang kita, macam kita sakit, Allah halang sihat, Allah halang kita sembuh. Di dalam Al-Mun'i itu, halangan-halangan yang Tuhan tentukan jadi pada hidup kita, kita tak dapat kebaikan. Orang sakit, tak dapat lagi ubat. Tak sembuhlah dia. Kalau Allah angkat kepada kita kejahilan kita, kita dapat dapat faham, nescaya kita akan bersyukur pada Allah lebih daripada orang yang dapat nikmat tertunai hajat dia bersyukur. Maka dengan itu kita akan menyatakan al-man'u, bahawa larangan, bahawa pencegahan Tuhan kepada kita itu sebenarnya ainul ata', sebesar-besar pemberian Tuhan pada kita. Ini terkandung dalam ayat yang kita baca ini. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah kata, boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu baik pada kalian. Baik pada masa depan kita, pada agama kita, dunia kita, akhirat kita, dan akibatul amr. Akibat urusan selepas itu. Kerana itu kita selalu istikharah minta ke Tuhan. Kita kata pada Allah, in kana hadzal amr khairan li faqdurhu li wa yassirhu li. Kalau urusan ini baik untuk aku, ya Allah, kau takdirkan dia untuk aku dan kau mudahkan dia untuk aku. Tapi kalau urusan ini buruk, ya Allah, fasrifhu anni wasrifni anhu. Kau palingkanlah ia daripada aku dan kau palingkanlah aku daripada dia. Kemudian kau campaklah perasaan aku meredai keputusan kau. Itu cara Tuhan pelihara kita. Ada orang mungkin dia berjanji nak kahwin, tapi bila berlaku istikharah, putus tengah jalan. Tunang ke mana, apa ke mana, dia fras. Tapi sebenarnya al-mun'i itu ada kebaikan pada kita. Kata dia, diceritakan daripada Syuraih bahawa dia menyatakan, sesungguhnya aku benar-benar tertimpa musibah, lalu aku memuji Allah atas musibah itu sebanyak 4 kali dan bersyukur padanya, kerana musibah tersebut tidak lebih besar daripada musibah yang lain. Terlebih lagi Allah mengurniai aku kesabaran dalam menghadapi musibah itu, iaitu dia memberiku taufik untuk istirja', menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan doa itu terhadap apa yang aku harapkan mendatangkan pahala untukku, dan dia tidak menjadikan musibah itu menimpa agama aku. Ya. Ini daripada Qadhi Syuraih seperti diceritakan oleh Imam Zahabi dalam Siyar Alam Al-Nubala. Kita baca ayat-ayat berkenaan dengan musibah dalam Quran. Nanti kita akan jumpa sama ada dalam Ibnu Kathir, Tabari ataupun dalam Qurtubi. Kita akan jumpa. Bila ayat-ayat musibah ni kita jumpa, ataupun ayat-ayat nikmat, kita akan jumpa perkataan ulama tafsir begini. Dalam musibah, kenapa kita memuji Allah dalam musibah? Kenapa kita disuruh bersyukur pada Allah dalam mendapat nikmat dan sabar? Ulama tafsir maklumkan kepada kita bahawa setiap kali kita menerima musibah, mesti ada perkara ni berlaku. Perkara apa? Perkara kita akan melihat ada pihak yang lebih teruk musibah dari kita. Mesti berlaku. Mesti berlaku.
Katalah kita Malaysia ni, Malaysia sebagai contoh, ekonomi kita tak berapa baik, pembangunan tak berapa baik lah kata, politik kita pun tak berapa baik. Kita kata teruk kita duduk dalam Malaysia ni, teruk, harga barang naik, tidak ada kestabilan, teruk lah. Tapi kalau kita tengok ke Sri Lanka, kita mesti akan kata, Alhamdulillah, musibah kami tak berat. Keadaan rakyat sama ada Islam ataupun bukan Islam di Sri Lanka lebih teruk daripada kita. Teruk, tak tahu nak jadi apa. Di atas musibah yang berlaku pada kita, kalau kita tengok lagi, mesti ada yang lebih berat. Mesti ada, dia tak akan stop di situ. Maka kerana itu Allah sentiasa wajar dipuji dalam musibah diberi pada kita. Kerana dia tak akan bagi yang paling berat pada kita. Yang paling berat itu dia simpan. Kita tengok ada orang yang kadang-kadang tak sebelah kaki tak ada. Kita pergi tengok tempat lain, ada yang dua kaki tak ada. Yang dua kaki tak ada lebih teruk daripada yang tak ada sebelah kaki. Dan kita pergi tempat lain pula, kita akan jumpa ada orang tak ada kaki dan tak ada tangan. Dia lebih teruk daripada yang tak ada dua kaki. Dari segi nikmat, ulama kita kata mesti akan ada benda ni. Setiap kali kita dapat nikmat, setiap kali itulah kita akan lihat orang yang lebih mendapat nikmat daripada kita. Mesti akan terjadi. Kaya, lebih kaya ada. Sihat, lagi sihat pun ada. Subhanallah. Di bawah kita, masih ada orang yang melarat. Di atas kita, masih ada lagi orang yang tak tahu dia dapat rezeki macam mana. Dia sentuh apa semua jadi duit. Dahsyat dia jadi. Dan ada orang kita akan tengok, rezeki ni macam tertutup mai kat dia. Dia usaha ni, semua benda dia usaha yang halal. Semua doa dia baca. Semua doa dia baca. Sampai ada doa kalau kita baca nyamuk tak mai. Alhamdulillah, baguslah. Tak payah duk pakai spray-spray ni dah. Doa sampai orang buat doa pelancar rezeki. Sembahyang duha dikaitkan doa rezeki. Suratul Kahfi dikaitkan doa rezeki. Punya berusaha, rezeki tak masuk. Maka Allah wajar disyukuri ketika dia memberi kepada kita nikmat. Dia wajar dipuji dan disanjung ketika dia memberi kepada kita musibah. Musibah demi musibah. Itu adalah perkara yang keenam, kata penulis. Perkara yang ketujuh, penulis kata, menolak dengan yang lebih baik. Bila kita dalam situasi musibah, seseorang mendatangi Nabi SAW seraya berkata, berpesanlah kepada aku. Baginda SAW bersabda, la taghdab, raddadaha mirara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati atau bisur'ati. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Seorang kata pada Nabi, bagi nasihat. Maka Nabi kata, janganlah engkau marah. Janganlah engkau marah. La taghdab. Marah. Jangan kita simpan dendam tu. Jangan kita peram ketidakpuas hati kita tu. Jangan peram. Biarkan dia keluar. Jangan simpan. Biar dia keluar. Biar dia tinggalkan diri kita, hati kita, fikiran kita. Dengan apa kita keluarkan dia? Dengan zikrullah. Dengan istighfar. Dengan mendekatkan diri pada Allah. Biar dia keluar dengan jalan yang betul. Jangan dia keluar dengan jalan yang salah. Kalau dia keluar kok mulut, dia keluar kok kita punya tingkah laku. Itu penampakan kepada marah, penzahiran pada marah. Jangan pendam. Kita kena reda. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita kena reda, kena reda.
Maka Nabi kata, la taghdab, jangan himpun punca-punca nak jadi marah. Maka Nabi mengulang berkali-kali pada sahabat ini. Lalu sahabat itu lalu Nabi bersabda, Nabi kata, orang yang kuat itu bukanlah orang yang bisa mengalahkan orang lain. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Subhanallah, kawan. Hadis ini sangat unik. Kita tak perasan kita kuat ataupun tidak. Ya, kita tak tahu kita kuat ataupun tidak. Kita kata pada orang, yang bagi aku marah, lagi yang susah. Sarang tebuan jangan dijolok. Kita rasa ucapan itu ucapan protection. Sebenarnya ucapan-ucapan itu kalau kita tengok pada hadis ni, rupanya itu ucapan orang yang tidak ada kekuatan. Maka Nabi kata orang yang kuat adalah orang yang yamliku nafsahu. Dia memiliki dirinya. Yamliku nafsahu, dia adalah malik kepada diri dia. Dia adalah pemilik kepada diri dia. Maliku tam. Dengan pemilikan yang sempurna. Dia dapat kuasai bahasa, dia dapat kuasai tutur kata, dia dapat kuasai tindakan dia. Aindal ghadab. Ketika marah tu nak keluar. Oh, subhanallah, ikhwan. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita, pertama, siapakah orang yang kuat? Yang kedua, apa yang patut kita buat? Kita kena memiliki diri kita. Time-time biasa-biasa is okey lah. Kita tenang, kita relax. Tapi time kita diusik dengan ujian. Ujian ini bukan sahaja musibah dalam bentuk apa-apa. Kita diusik dengan perkataan-perkataan yang dia membangkitkan ketidakpuhatian kita itu. Maka ketika itu kita dapat dak kuasai diri kita. Ini mengingatkan saya kepada perkataan orang tua-tua. Orang tua-tua dia kata kami makan garam dulu. Rupanya ada kebenaran dia. Maksudnya dinisbah kepada apa? Pengalaman-pengalaman hidup. Orang tua-tua katakan sekilas ikan di sungai, di ayak, kami tahu jantan betina. Bukanlah dia ada apa-apa, tapi pengalaman itu, cara ikan itu, dia tahu. Dia tahu ikan itu ikan apa, dia tahu. Berdasarkan pengalaman hidup dia. So, orang tua kata, hang jangan pelemah aku. Pasal apa? Pasal dia telah melalui ayat-ayat pelemah orang ni. Dia telah tahu. Bila dia tu nak ranjau dia, dia abang awalnya ranjau aku. Kata, mana ada saya ranjau? Jangan pelemah aku makan garam dulu. Bukan dia nak nisbah pada dia kena darah tinggi dulu, dah. Dia nak habaq pengalaman hidup dia tu. Dia jumpa dulu. Sikap orang muda ni dia kalau sabar, sampai mana sabar dia? Betul, ikhwan. Melihat kita seperti kita baca dalam Syiar Alam Nubala, ataupun kita baca oleh Imam Abu Nu'aim Asbihani, Hilyatul Awliya. Kita akan jumpa perkataan-perkataan, kisah-kisah apa dia. Di antara kisah yang masyhur yang dibawa oleh Imam Baihaqi, cerita tentang ulama silam yang mereka itu apabila umur mereka tak sampai 40, mereka tidak diiktiraf sebagai alim. Bawah 40 tak dipanggil orang alim. Sebab dianggap sebagai kurang matang. Bukan dikatakan ilmu tak banyak, kurang matang. Bila umur mereka meningkat, 40 naik ke atas. Ya. Macam kita baca riwayat Imam Syafi'i kan, dia hafal Quran 7 tahun dah selesai, 10 tahun dah habis kitab hadis. Walaupun umur semuda tu, namun pengangkatan itu tidak berlaku. Pengangkatan itu berlaku bila umur mereka meningkat. Naik ke atas. Barulah orang datang meminta nasihat. Walaupun, kenapa ikhwan? Kerana itulah nak dilihat di mana kita dilihat kepada perkataan ini. Yamliku nafsahu. Kita memiliki dah emosi kita. Tu orang tua kalau orang usik dia lambat nak balas. Orang muda kalau dia usik sikit, dia rasa dia kena protect diri dia. Dia tak ada. Cuba tengok kalau sekolah ni asrama, dijaga budak-budak asrama oleh cikgu yang dah kahwin ada anak, dengan warden yang jaga tu bujang.
Beza apa? Cuba tengok. Beza dia, kalau asrama tu dijaga oleh satu ustaz, warden, dia dah ada rumah tangga, dia ada anak, dia paling lambat marah budak-budak asrama. Tapi kalau warden tu muda, dia jaga asrama, tak kahwin lagi, dia paling cepat susah mereka. Kenapa? Pengalaman dalam berinteraksi dengan karenah anak-anak. Dia tak ada pengalaman. Dan dia kalau dia jentik budak tu pun, dia tak tahu sakit macam mana. Jentik sikit pun nak report. Tapi orang yang ada anak, bila dia tengok budak menangis, dia teringat anak dia. Dia pasal tu dia nak letak tangan pada budak-budak ni lambat. Dia bila tengok budak lapar, dia cepat terasa dia nak bagi makan. Hak muda ni kalau jaga, kalau budak-budak tu lapar, kalau budak-budak tu sampai belahak lah perut masuk angin, pun dia kata budak ni memang kuat ke darah. Dia tak dapat rasa. Itu nama dia, dia tidak memiliki diri dia. Oh subhanallah ikhwan. Rupanya itu dia ambil kira berdasarkan suatu hadis yang Nabi bagi tahu pada kita tentang kematangan. Allazi yamliku nafsahu. Memiliki diri dia, terutama tempat mana kita kena miliki diri kita, indal ghadab. Jangan buat apa-apa keputusan ketika marah. Kerana kita akan menyesal lepas keputusan itu diambil bila kita reda marah kita. Jangan kita hukum orang ketika marah. Jangan kita buat apa-apa keputusan dekat budak-budak sekolah ketika marah, budak-budak asrama ketika marah, pesyarah-pesyarah universiti. Jangan marah murid-murid dia, pelajar-pelajar yang masuk kelas ketika dia marah. Jangan kata apa-apa. Kerana dia akan menyesal nanti lepas tu. Subhanallah ikhwan. Subhanallah. Amarah itu menghalangi seseorang dari berfikir sihat dan membawa kepada pemikiran yang kalang kabut, yang dikongkong oleh perasaan. Oleh kerana itu lebih baik bersikap tenang, menolak dengannya lebih baik, dan tidak bersikap apa itu? Pelin-pelan. Ini bahasa apa ni? Betapa banyak isteri cerdas yang memperlakukan suaminya yang pemarah dengan baik dan tenang, maka sang suami kembali padanya. Wah, dahsyat. Tak, kalau dia royuk ni. Manusia banyak berpengalaman dalam hal ini. Oleh kerana itu, Allah memerintahkan nabinya yang mulia dengan firman-Nya, idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka, tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Itu hikmah dia. Sebahagian orang merasa khawatir dimusuhi teman-teman sepekerjaan atau kaum kerabat. Maka ada baiknya dia memberi hadiah pada mereka dan berbicara lemah lembut pada mereka. Hal ini untuk menghindari keburukan mereka. Sebelum permusuhan mereka berubah menjadi tindakan nyata, misalnya seorang direktor dikumpulkan dengan pegawainya, suami dengan isterinya, atau selainnya. Ini adalah solusi nyata yang bermanfaat untuk meringankan tajamnya perseteruan. Maka perkara ketujuh, penulis kata apa ikhwan? Dia kata tolaklah dengan cara yang baik. Tolak dengan fikiran kita, dengan perkataan kita. Kita cuba jadikan dia baik. Tak perlu kita gopoh, tak perlu kita kelang kabut. Kerana hidup ni adalah satu proses. Kalau kita tak menerima itu proses, kita akan jadi stres. So, dia adalah proses. Itu, proses itu, proses itu. Dan kita kena tahu, ikhwan, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dalam apa keadaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sentiasa jaga kita. Pasal itu dikatakan, Allahu waliyul lazina amanu, yukhrijuhum minal zulumati ila nur. Wallazina kafaru, awliya'uhumut taghut.
yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Allah adalah wali kepada orang-orang yang beriman. Allah keluarkan orang yang beriman daripada zulumat kepada nur. Berbeza orang-orang kafir. Pelindung mereka adalah taghut, kesesatan, yang mengeluarkan mereka daripada nur kepada zulumat. Kalau itu yang berlaku di dunia, di hari akhirat mereka adalah ashabun nar, hum fiha khalidun. Umar bin Abdul Aziz yang kita baca baru ni, cerita Umar bin Abdul Aziz yang dibawa oleh Dr. Farid, Dr. Ahmad Farid dalam kitab dia Zuhud dia Kelembutan Hati. Umar bin Abdul Aziz bila tetamu mai rumah dia, kebetulan lampu dia padam. So tetamu tu kata, tak apa Amirul Mukminin, saya panggil kau orang di luar nyalakan. Umar kata tak payah. Lepas tu dia tu kata tak apa, saya bangkit pi. Umar kata tak payah. Dia sendiri bangkit pergi cucuh pelita yang padam. Lepas tu kawan tu kata, kau Amirul Mukminin, takkanlah kerja ni hang nak buat, bagilah orang ni buat. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia kata apa? Ketika aku bangkit, aku masih Umar. Ketika aku cucuh api, aku masih Umar. Dan ketika aku mai balik tempat aku bangkit, aku masih Umar. Di mana aku korang? Tak korang sikit apa pun dengan aku buat kerja ni. Subhanallah ikhwan. Jadi itu adalah sikap yang baik. Ketika musibah datang, kita terkena musibah apa-apa, kita bertanya. Ketika musibah ni datang, apa dia ambil dari kita? Berubahkah kita menjadi hamba Tuhan? Kita tetap hamba Tuhan. Kalau musibah tak datang, kita tetap hamba Tuhan. Maka apa yang kita kena buat? Kita kena buat seperti doa tadi. Doa Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah kepada saya ma'jur. Jadikan saya ini orang yang mendapat ganjaran Engkau dengan musibah. Dan gantilah kepada saya dari sisi Engkau dengan sesuatu yang lebih baik. Kata penulis perkara yang ke-8, hendaklah seseorang memperhatikan sejauh mana klimaks, Melayu kata apa? Puncak, kemuncak dari suatu persoalan hingga ia melihat bahawa persoalan tersebut ternyata bukan suatu problem. Bila datang satu masalah, kawan tu kena tengok di manakah puncak masalah ni? Nak jadi apa lepas ni? Masalah itu berbeza-beza dan hati pun berbeza-beza dalam kekuatan, ketabahan, kesabaran dan keulitannya. Sesuatu yang bagi anda adalah masalah, mungkin bagi selain anda bukanlah suatu masalah. Oleh kerana itu, agar persepsi mengenai masalah itu menjadi jelas, maka hendaklah seseorang melihat puncak dari musibah itu dan kerugian terbesar yang akan menimpanya dari musibah tersebut. Jika seorang isteri ditalak, maka mungkin Allah akan memberinya rezeki dengan suami yang lebih baik dari suami yang pertama. Jika ayah atau ibu meninggal, maka ini adalah ladang akhirat. Oleh kerana itu, hendaklah dia bersiap-siap dan memuji Allah kerana Allah menundanya untuk menyusul keduanya. Demikianlah segala musibah harus disikapi sesuai dengan kadarnya dan tak perlu dibesar-besarkan sehingga seakan-akan itu adalah akhir dunia. Tidak ada setelahnya kecuali kehancuran. Ya. Maka kena renung masalah ni nak pergi ke mana. Nak bagi elok akhirat kita, dunia kita, akhlak kita, peradaban kita, ataupun meruntuhkan lagi. Saya ada tertengok satu iklan yang ditunjuk pada saya. Itu iklan ada satu macam, tak tahulah seminar ke apa ke, tetapi berbayang. Bayang pun bukan sikit, dengan angka ratus. Apa di antara muatan yang ada dalam program tu, iaitu di antara muatannya ialah peserta diminta menceritakan keburukan yang pernah mereka lakukan dalam hidup. Maknanya kata macam dosa lah. Apa yang pernah mereka buat? Diminta bercerita. Subhanallah ikhwan.
Hari ni orang berpusu-pusu membayang untuk cerita dosa dia. Nabi suruh tutup. Bila Allah tutup, kita tutup. Orang hari ni sanggup berbayang nak menceritakan keaiban dia. Dan lihatlah apa yang kita dapat. Apa yang kita dapat. Oh subhanallah. Saya mengingatkan diri saya, ikhwan, dan kita semua, terutamanya orang-orang yang dalam negara kita ini dipanggil alim ulama, mesti menjalankan peranan alim ulama. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Mesti bagi nasihat. Banyak orang buat program tetapi nampaknya macam tak betul lah. Jadi ulama kena memberi teguran apa yang patut dibetulkan, apa yang sepatutnya. Motivasi itu perlu, tapi bukan mengaibkan diri sendiri. Itu tidak benar. Ketika Allah tutup kesalahan kita, kita jangan buka. Ketika Allah menutup pintu fitnah, kita jangan buka. Pintu fitnah kita jangan buka. Macam tadi dia bagi contoh, suami isteri berkelahi. Mari jumpa kita. Kita dekat kita ni ada anak kunci. Pergi buka fitnah rumah tangga orang sampai hancur rumah tangga dia. Dia mai tu tak hancur lagi. Boleh repair lagi. Tapi bila masalah tu mai pada si fulan ni, dia katuk bagi jahanam masjid orang. Ini adalah pembuka fitnah. Ini tidak baik. Dan itu bukan satu idea yang baik, ikhwan. Dan ada orang dia bagi idea macam ni, macam mana seorang isteri nak lari daripada suami dia, dia bagi idea lagu tu dan dia tak rasa bersalah. Dia tak rasa bersalah. Dahsyat. Dahsyat, ikhwan. Walaupun dalam bentuk melawak. Tak boleh melawak. Melawak benda-benda salah, macam mana kita nak melawak? Dia kata kat lelaki dia, kalau hang berani menikah lagi satu, aku tikam masa hang tidur. Nak kata awak cakap lagu tu, saya melawak aja. Tak boleh melawak nak bunuh orang. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, salah. Maka mesti diberi teguran. Seandainya orang menghadapi problem itu, merenungkan persoalan dan peristiwa yang telah berlangsung di masa lalu dan bagaimana semua itu berakhir, nescaya dia akan mengetahui bahawa hari harus terus berganti dan dia melupakan musibah itu seakan-akan musibah tersebut sekarang tidak pernah ada. Iyalah. Hari itu berjalan berputar. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kami putarkan hari di kalangan manusia. Maka dia akan dapat melihat bagaimana nikmat dan anugerah Tuhan kepada dia. Maka bila satu musibah itu berlaku, perkara ke-8 penulis kata, lihatlah kemuncak masalah tu nak pergi mana. Jangan saja melihat dari mana dia datang. Last kali kalau kita layan masalah tu, kemuncak dia pergi mana? Putus silaturahim kah? Putus persahabatan kah? Kena tengok. Putus rumah tangga kah? Putus hubungan anak pinak kah? Mak dengan bapa, mak bapa dengan anak-anak, suami dengan isteri, abang dengan adik, ipak dengan ipak. Putus kah? Kena tengok. Kalau itulah yang kita tindakan kita ambil, putus tu ujung tu nak pergi mana? Kenapa, ikhwan? Kerana setiap tindak tanduk kita dalam musibah itu, kita berhadapan dengan Tuhan Rabbul Alamin di hari akhirat. Tuhan akan tanya kita, macam mana hang hadapi benda ni? Kenapa hang bagi idea macam ni? Kenapa hang bertindak lagu ni? Tidak datangkah petunjuk? Itu ayat yang Allah Ta'ala ingatkan kita kan tentang wasiqal lazina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayatina. Iaitu alam ya'tikum rusulun minkum. Tidak datangkah kepada kamu peringatan? Rasul datang bagi peringatan. Tidak datangkah kepada kamu peringatan? Tidakkah datang kepada kita petunjuk ilahi, petunjuk Allah, sunnah Nabi datang kepada kita? Macam mana? Macam mana kita nak bertindak dalam hidup? Takkah datang? Kalau memang tak datang terus, lain bab lah. Orang itu tidak tahu apa-apa. Tapi kalau datang,
dan kita ketepikan itu semua, oh ya subhanallah, maka kita akan berhadapan dengan Rabbul Alamin. Pasal itu ayat Quran menyatakan kepada kita, inna sam'a wal basara wal fuada, pendengaran, penglihatan dan fuad kita, hati kita, kesemuanya itu mas'ula, akan ditanya. Yang kita cakap, kita kalau cakap tentang diri kita, okeylah. Yang kita cakap tentang diri kita pun, ikhwan, kita kena hati-hati. Jangan sampai kita mengaibkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita sumpah seranah diri kita. Sebab diri kita kepunyaan Rabbul Alamin. Aku ni mampu tak mau, tapi susah duk taruh ni juga. Aku ni tak ada rezeki. Kita bercakap pasal kita lagu tu, sedangkan rezeki kita Tuhan tulis masa kita duduk dalam perut mak kita. Tuhan akan tanya kita. Pasal itu Nabi sebut kepada kita dalam doa, jangan kamu menyumpah diri kamu dalam doa. Tak boleh. Ayat Quran kata jangan kau bunuh diri kamu. Bukan kata bunuh diri. Campak dalam kebinasaan pun tak boleh. Kita nak cerita kepada orang tentang diri kita, ada had. Ada had. Had dia mesti ada had. Bukan semua benda kita bercerita. Kan menjadi trend sekarang ni, wedding. Saya tengok satu wedding, trend lah. Trend macam mana? Dia orang panggil maple ni, berucap atas tempat dia punya itulah, tempat dia bergambar tu, bagi mikrofon. Dia disuruh cerita dalam wedding tu, macam mana dia kenal perempuan ni. Cerita. Sekali perempuan tu pula cerita. Lepas tu diminta cerita sebelum dia kenal perempuan ni, ikut-ikut dia pernah bercinta dengan siapa-siapa, cerita. Kena ada had. Kena ada had. Kita dah kahwin dah dengan dia ni. Siapa pria sebelum dia? Sebelum daku? Siapa tanya lagu tu? Aku sering tertanya, siapakah pria sebelum daku? Pria yang kau cinta hingga kecewa, kau sembunyikan dariku. Happy kat dia. Itu sebelum dia jumpa kita. Kat dia ni pula kata, aku sering bertanya, siapakah gadis sebelum daku? Gadis yang kau cinta hingga merana, kau sembunyikan dariku. Siapa menyanyi, Ustaz Samsul? Francisca Peter. Subhanallah. Dia suruh cerita. Dan mereka ni pula tak tahu lah apa yang mereka pergi kena jampi hari itu. Jadi betul-betul. Dulu saya, sebelum I kenal dengan dia, I kahwin, I bercinta dengan satu ni, cerita. Itu akan mendatangkan cemburu, tidak puas hati, dan itu tidak baik untuk rumah tangga. Maka wedding-wedding yang muatan dia berisi seperti itu, saya kata wajib di stop. Kerana dia mengundang keburukan pada masa akan datang. Ikhwan, penulis kata pada kita perkara yang ke-9, bila kita ditimpa musibah, dia kata banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Jadi insya-Allah ikhwan, pada bahagian ini kita akan sambung lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Ini kita baca daripada nombor 4, nombor 5 tadi sampai nombor 8. Semoga kaedah-kaedah ini ikhwan yang ditulis, yang disusun oleh penulis kita, Syekh Abdul Malik Al-Qasim ini, kemudian yang diterjemahkan oleh sahabat panel kita ini, Ahmad Syaikhu, ada manfaat kepada kita ikhwan. Dia tulis 40 kaedah. Kita baru jumpa nak masuk ke 9, jumpa ke 8. InsyaAllah ikhwan, semoga ada manfaat pada diri saya, ada manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.